الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dipertemukan kita dalam sebuah majlis ilmu untuk kita sama-sama mengaji ilmu tauhid. Mana ilmu tauhid ini kita pelajari untuk kita semakin mengenal Allah, semakin bertambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dengan kita semakin mengenal Allah, maka zikir kita itu akan semakin difahami. Tersebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan-Tuhan yang bersifat dengan tidak sifat yang kita pelajari itu bukan Tuhan yang layak untuk disembah. Tuhan yang satu-satunya layak untuk disembah ialah Tuhan yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Maka dengan kita memahami kalimah syahadah, kalimah tauhid, la ilaha illallah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan kita untuk mengucapkan kalimah syahadah itu di akhir kalam kita, di akhir ucapan kita sebelum kita meninggal dunia. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Ataupun Nabi SAW kata, siapa yang akhir kalam dia, lafaz terakhir yang keluar daripada mulut dia ialah kalimah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Kata para ulama, sebahagian yang mengatakan tidak cukup dengan hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah sekiranya dia tidak memahami apa maksud kalimah la ilaha illallah. Tetapi yang dimaksudkan mengucapkan kalimah la ilaha illallah ialah tak kala dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menuruti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah dengan kefahaman, maka dia akan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang akan membantu dia ketika akhir hayat dia mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Kerana tidak ada orang yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah di hujung hayat dia melainkan dia dalam keadaan ingin bertaubat. Dalam keadaan dia mengucap kalimah syahadah itu dalam keadaan dia tidak mahu dah untuk melakukan maksiat lagi. Jadi kalimah la ilaha illallah yang diucapkan di akhir hayat kita, itu tanda seorang itu ahli syurga. Itu tanda seorang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ketika saat-saat akhir itu, seorang yang mengingati Allah di saat-saat akhir, maka dia sudah tidak ingat dosa-dosa dia.
maka dia sudah dalam perasaan ingin bertaubat atas segala dosa, hanya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu penting kita mengaji ilmu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu untuk kita memaknakan kalimah syahadah, ilmu untuk kita memberikan sifat kepada Allah Subhanahu, kita menggambarkan sifat Allah Subhanahu taala seperti yang selayaknya yang diajarkan kepada kita oleh para ulama. Baik, tuan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan menyambung pada malam ini tentang masih lagi ta'alluq sifat-sifat ma'ani dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad Ad-Dardir yang wafat pada tahun 1201 Hijriah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darin amin. وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة فالعلم جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى. Baik, terjemahan matan, wajib ta'alluq sifat-sifat ma'ani ini secara pasti dan berterusan, melainkan sifat hidup. Maka sifat ilmu dan sifat kalam yang tinggi martabatnya secara pasti berta'alluq kedua-duanya, sifat ilmu dan kalam itu, dengan segala bahagian hukum akal yang tiga, iaitu mustahil, harus dan wajib. Kemudian sifat qudrat, kemampuan, kuasa, dan sifat kehendak, iradah, kedua-duanya berta'alluq dengan perkara-perkara yang mungkin akal sahaja seluruhnya, wahai saudaraku yang bertakwa. Kemudian yakinilah bahawa sifat mendengar dan sifat melihat, kedua-duanya berta'alluq dengan semua perkara yang wujud, yang dilihat atau didengar, iaitu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita telah sebutkan pada pertemuan yang lepas bahawasanya ta'alluq ini diberi makna oleh para ulama dengan tiga makna. Pertama ialah kerja bagi sifat, yang kedua kaitan dengan makhluk. Kaitan dia tu dari sudut kewujudan makhluk. Kalau makhluk tu wujud, dia jadi tanjizi. Makhluk tu tidak wujud, jadi saluhi. Yang tu tidak disebut dalam kitab kita. Kerja bagi sifat tu tak juga disebut dalam kitab kita. Yang disebutkan hanyalah ta'alluq dari sudut kaitannya dengan apa, sifat itu berkait dengan apa. Contohnya Allah Ta'ala berkuasa. Berkuasa terhadap siapa? Allah Ta'ala berilmu tentang apa, mengetahui tentang apakah yang diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar, apa perkara yang didengar oleh Allah, apa yang Allah Ta'ala berkehendak, kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkaitan dengan apa. Jadi perbahasan ta'alluq yang disebutkan dalam kitab ini ialah berkait dengan apakah yang berta'alluq dengan sifat-sifat. Yang pertama kita kata tadi, apakah kerja bagi sifat. Contohnya kerja bagi sifat Allahumma salli alaihi wasallam, sifat qudrat, berkuasa. Kerja dia ialah menjadikan dan mentiadakan. Itu ta'alluq juga namanya, cuma tidak disebut sini. Antara maksud ta'alluq yang kedua kita sebut tadi ialah ta'alluq dari sudut kaitannya dengan makhluk wujud atau tidak. Kalau kita kata ta'alluq sifat qudrat, sebelum makhluk ada, kita nama ta'alluq saluhi qadim. Allah Ta'ala layak untuk bersifat dengan berkuasa sejak daripada azali lagi. Tapi Allah SWT tidak berkuasa lagi, kerana masih tidak ada makhluk. Itu berbeza. Sebab itu penting juga kita mengaji sifat ta'alluq ni, kerana berbeza dengan satu pendapat yang dikeluarkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, yang dia kata Allah ni dia berkuasa, dan oleh kerana Allah Ta'ala berkuasa, maka kuasa Allah itu tidak akan terjadi melainkan adanya makhluk. Maka oleh kerana Allah SWT itu sifat kudratnya qadim, sifat kudratnya sejak pada azali, maka dia kata alam ni sudah ada sejak pada azali. Itu pendapat yang ganjil daripada Ibn Taymiyah.
dengan mengatakan alam ini sudah ada sejak pada azali. Kalau tidak ada alam, bermakna Allah tidak berkuasa. Jadi untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kuasa Allah taala itu sudah ada sejak pada azali, maka alam ini sudah ada sejak pada azali. Jadi dijawab oleh kita ahli sunnah al-Asy'ariyah, ya, ahli sunnah wal jamaah, kita kata dulu Allah taala salihi qadim untuk bersifat kudrat. Dulu Allah Subhanahu wa taala layak untuk bersifat dengan berkuasa, tapi belum lagi menjadikan. Kemudian setelah atau ketika Allah Ta'ala menjadikan makhluk itu, maka ta'aluk sifat kudrat ialah ta'aluk tanjizi hadis. Berlaku, tanjizi maknanya berlaku sekarang, berlaku selepas penciptaan makhluk yang pertama, maka adanya sifat kudrat. Jadi ibaratnya kita rasa pernah sebut dulu ni, ibaratnya pedang yang ada di dalam sarung pedang. Pedang yang ada dalam sarung pedang bukan bermakna dia tidak boleh memancung kepala. Ataupun pisau yang kita letak di dapur bukan bermakna dia tidak boleh memotong, tapi dia belum memotong. Sekiranya pisau itu masih lagi belum memotong, kita tidak katakan dia tidak boleh memotong, tapi dia belum lagi memotong. Bila dia mana telah memotong, barulah dia sedang memotong. Itu antara perbahasan dalam bab ta'alluq, cuma tidak disebut dalam kitab ni. Cuma perbahasan yang kita kata terperinci itu kerana adanya puak-puak yang kata perkara-perkara yang pelik seperti itulah, yang kata mana alam ini kalau Allah Ta'ala tu tidak berkuasa, kalau Allah Ta'ala berkuasa sejak pada azali, maka alam ni sudah ada sejak pada azali. Sebab itu perlu dijawab. Kemudian perbahasan yang kita sebutkan dalam perbahasan ini adalah apakah perkara yang bertakluk dengan sifat Allah. Yang kita katakan sifat Allah di sini ialah hanyalah sifat ma'ani, dan sifat ma'ani ada 7, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat, iradah, ilmu, sama, basar. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Jadi 7 ni disebutkan dalam mata tadi. Kita rasa baca dah ni, minggu ni sebelum ni. Sifat hayat, sifat hidup ini tidak bertakluk dengan apa-apa, kerana hidup tu hidup dengan zat Allah Ta'ala sendiri. Cuma sifat yang lain ada nil lagi tu semuanya bertakluk, ya, semuanya ada kaitan dengan makhluk. Maka disebutkan dua sifat ini bertakluk dengan semua jenis hukum akal, iaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Ilmu bermaksud Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala ni mengetahui semua perkara yang wajib akal, ya, seperti wajibnya Allah Ta'ala bersifat wujud, Allah Ta'ala tahu. Perkara yang mustahil akal, seperti mustahilnya ada sekutu bagi Allah, itu juga Allah Ta'ala tahu. Jadi ilmu Allah SWT itu mengetahui, dan juga perkara yang harus, semua perkara yang berlaku ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cuma yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dengan perkataan ya'lamu, alimallah. Mengetahuinya Allah itu kebanyakannya disebut berkaitan dengan pengetahuan Allah terhadap perkara yang harus. Perkara yang harus ini berkaitan dengan makhluk itu semua perkara yang harus. Kemudian kalam Allah, Allah Ta'ala berkata-kata tentang apakah isi perkataan-perkataan kalam Allah itu. Maka kita katakan perkara isi kandungan kalam Allah SWT itu berkait dengan 3 cabang hukum akal. Allah Ta'ala berkata dengan perkara yang wajib akal, seperti sifat Allah Ta'ala wujud, kidam, bapak semua ni, itu perkara yang wajib bagi Allah. Allah Ta'ala berkata-kata tentang dia. Allah Ta'ala juga berkata-kata tentang perkara yang mustahil bagi Allah, iaitu Allah Ta'ala berkata-kata bagi tentang perkara sekutu bagi dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, sekutu bagi Allah yang tidak ada sama dengan Allah. Allah Ta'ala berkata-kata tentang perkara yang mustahil bagi Allah. Dan juga Allah SWT berkata-kata tentang perkara yang harus, iaitu semua makhluk. Semua makhluk ini diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab sucinya Al-Quran Karim. Jadi itu sifat kalam Allah dan sifat ilmu Allah yang bertakluk dengan semua jenis hukum akal. Kemudian kita sebutkan pada temuan sebelum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dua sifat dia yang seterusnya ini bertakluk dengan satu hukum akal sahaja, iaitu sifat qudrat dan sifat iradah. Jadi kalau ikut susunan kita ni tahu dulu
Lepas tu baru kita berkehendak, kemudian baru kita berkuasa. Kita tahu kita nak mari masjid, kemudian kita berkehendak, kita berniat nak mari masjid, kemudian kita berkuasa, kita mari ke masjid. Jadi kalau ikut susunan itu, ilmu dulu, kemudian baru iradat, baru qudrat. Itu susunan bagi manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala semuanya berlaku dengan kun fayakun. Cuma kita nak sebutkan dua sifat, iaitu iradat dan qudrat, hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin, iaitu dengan makhluk. Dia tidak boleh bertakluk dengan perkara yang mustahil, dan tidak boleh bertakluk dengan perkara yang wajib. Sebab itu kita bagi satu soalan pada pertemuan sebelum ini. Soalan ini yang banyak mengelirukan umat Islam. Soalan ini asalnya dibuat oleh komunis, orang yang berfahaman tidak ada Tuhan. Maka dia kata, bolehkah Tuhan mencipta satu batu yang batu itu tidak mampu diangkat oleh dia? Dia kata, mampukah Tuhan menciptakan satu batu yang tidak mampu diangkat oleh dia? Jadi bermakna dia seolah-olah nak mentaklukkan sifat Allah Ta'ala qudrat dengan perkara yang mustahil. Jadi kita sebut sebelum ni, Allah Ta'ala kuasa dia tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Jadi kita jawab bahawasanya soalan itu adalah soalan yang perangkap, kerana jika difahami secara kita fahami secara lebih berfokus, maka kita kata, bolehkah Allah Ta'ala berkuasa untuk tidak berkuasa? Bolehkah Allah Ta'ala berkuasa untuk tidak berkuasa? Bolehkah Allah mengangkat batu yang dia tidak mampu untuk angkat? Itu maksudnya, bolehkah Allah Ta'ala berkuasa dan tidak berkuasa? Jadi bila kita kata dua perkara yang berlawanan, bila berhimpun pada satu zat, itu mustahil. Kita kata, mu ni pandai dan bodoh, kamu ni tinggi dan rendah, kamu ni gelap dan putih. Jadi tidak istima' iddain muhal, tidak boleh berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu perkara. Jadi soalan itu sendiri salah. Dan kita sebut bahawa ni ada cerita yang disebut bagaimana kalau kita nak beri arahan, kita beri arahan supaya orang memandu ke kanan dan ke kiri pada masa yang sama. Jadi dia tak boleh buat. Kenapa? Perkara itu mustahil akal. Tidak boleh orang itu nak pergi kanan kiri pada masa yang sama. Seperti mana dia tidak boleh pergi ke kanan dan kiri pada masa yang sama kerana mustahil akal, seperti itu juga soalan dia salah, kerana soalan dia mustahil akal. Soalan dia itu salah, dia tidak bertanyakan soalan yang betul. Jadi dua sifat Allah SWT. Iradat Allah boleh berkehendak melakukan semua perkara yang harus, dan wajib atau kudrat Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan perkara yang harus juga. Sebab itu Allah SWT dalam Quran disebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu berkuasa, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, bermaksud semua perkara. Semua perkara di situ perlu diletakkan sempadan, bukan semua perkara, semua perkara yang harus. Bermakna Allah Ta'ala tidak boleh berkuasa atas perkara yang mustahil. Contoh kita tanya, bolehkah Allah mentiadakan diri dia sendiri? Allah itu wajibul wujud, mesti ada. Bagaimana mesti ada berhimpun dengan perkara yang tiada? Jadi bila berhimpun dua perkara yang mustahil, itu mustahil. Bagaimana kipas yang bergerak itu boleh berhenti dalam masa yang sama? Tak boleh, mustahil. Bagaimana alam ini ada sekiranya tidak ada Allah? Kita kata Allah boleh mentiadakan diri dia sendiri, patut alam jadi lagu mana? Alam ni mesti ada, Allah Ta'ala mesti ada kalau alam ni ada. Jadi bagaimana kita kata Allah mentiadakan diri dia sendiri sedangkan alam itu ada? Mesti ada yang Allah yang mencipta alam. Jadi soalan itu soalan yang salah, soalan perangkap. Jika orang tak faham akar permasalahan, maka dia boleh jadi terperangkap. Maka dia kata, boleh jadi juga, boleh jadi juga Tuhan boleh mentiadakan diri sendiri kerana Tuhan kan berkuasa. Tuhan berkuasa untuk mentiadakan diri sendiri. Itu soalan perangkap yang menyebabkan ramai umat Islam ini menjadi kufur, menjadi kafir. Dia tak percaya pada Tuhan. Dia nak percaya pada Tuhan, akhir sekali tidak percaya pada Tuhan. Baik. Jadi kita kata tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir, bermakna innallaha ala kulli syai'in mumkin. Ala kulli syai'in mumkin, atas setiap perkara yang
mungkin itu Allah Ta'ala bersifat Maha Kuasa. Ada pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri, dia kata Allah Ta'ala ala kulli syai' ala kulli syai', kerana dia tak mengaji hukum akal. Baik, itu dua sifat yang seterusnya. Kemudian sifat yang terakhir yang kita nak sebut pada hari ini, iaitu sifat sama' dan basar. Jadi kita kata tadi dua sifat bertakluk dengan semua hukum akal. Dua sifat lagi bertakluk dengan satu hukum akal, iaitu perkara yang mungkin sahaja. Dua sifat yang terakhir iaitu sifat mendengar dan sifat yang melihat bertakluk dengan semua perkara yang wujud. Jadi maujudat, bahasa Arab ni maujudat. Jadi penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh melihat semua perkara yang wujud. Sama ada perkara yang wujud itu termasuk dalam wajibul wujud diri Allah sendiri. Allah Ta'ala boleh melihat diri sendiri, ataupun perkara yang wujud itu ialah perkara yang kita kata jaiz, mungkin ada, ya, seperti makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat semua makhluk. Innallaha basirun wallahu basirun bi'ibadihi. Kan ayat dia tak ingat. Basirun, Allah Ta'ala maha melihat. Basir maknanya Allah Ta'ala maha melihat hamba-hamba dia. Antara yang mungkin termasuk dalam sifat basir ini, dalam Quran sebut inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Mirsad ni daripada perkataan rasad. Rasad ni maknanya memerhatikan. Dalam Quran juga digunakan perkataan mirsad ini untuk neraka. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Neraka Jahannam ini, ketika mana di hari kiamat manusia meniti titian sirat, neraka Jahannam ini memerhatikan manusia mana nak masuk dalam aku ni, manusia mana nak jatuh dalam aku ni. Jadi neraka pun memerhatikan anak Adam yang meniti titian sirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga disebut dalam surah Ar-Rahman, tak silap apa, inna rabbaka labil mirsad. Surah apa tak ingat? Inna rabbaka labil mirsad. Lafa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tak silaplah surah Ar-Rahman. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sentiasa memerhatikan. Jadi kita ni gerak kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang yang melihat Allah, kita sebutkan sebelum ni, maka dia mencapai darjat ihsan, iaitu orang yang anta'budallah ka'annaka tarah. Dia beribadat kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Itu darjat yang paling tinggi sekali. Ya, dia melihat Allah seolah-olah dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Itu disebut oleh Nabi SAW sendiri. Wa illam takun tarah, kalau dia tidak mampu beribadah ni seolah-olah dia melihat Allah. Bukan makna melihat Allah tu sebagai satu perkara makhluk yang tak car ke gapo kita tengok serupa patung ke gapo dinding ke Kaabah, bukan maksud tu. Melihat Allah bermaksud melihat kekuasaan Allah pada makhluk dia. Beribadah pada Allah dengan dia melihat kekuasaan Allah pada diri dia. Melihat Allah maksud dia melihat kewujudan Allah pada diri dia. Pada diri dia tu dia melihat Allah. Tak buat tak sapar tu nak cerita, muka tak sapar lagi makam tu. Ataupun kalau tak mampu, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalaulah dia tidak mampu untuk beribadah seperti mana dia melihat Allah, maka beribadahlah, ya, seolah-olah Allah Ta'ala melihat dia. Itu makam yang rendah sikit, ya, muraqabah tadi, musyahadah, ya, dia sentiasa merasakan bahawasanya Allah Ta'ala melihat dia. Kita ni payah kadang-kadang, ya, kita nak rasa Tuhan tengok kita setiap masa tu payah. Kalau dalam sembahyang pun kadang-kadang tak berjadi. Tu maqam muraqabah. Kita nak merasa Tuhan ni tengok kita ni. Tuhan memang tengok kita dari sudut ilmu yakin. Ilmu yakin, keyakinan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu melihat kita. Tu kadang-kadang siapa, tak kadang-kadang tak siapa. Kenapa? Kerana lalai, kerana setan, kerana qarin, kerana macam-macam jin setan yang menggoda kita supaya kita galik.
kita lalai dengan dunia dan sebagainya, maka kita lupa pada Allah. Dalam semaya pun kita lupa. Luas semaya luas semaya itu memang lupa dah pada Allah. Dalam semaya pun lupa pada Allah. Jadi itu ya, jadi Allah Ta'ala sentiasa melihat kita, dan penglihatan Allah SWT itu berkait dengan perkara yang mawjudat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar kita setiap perkara yang harus itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita dah sebut asalnya dalam cerita bab sama dulu, jadi kita tak ulang dah. Baik, sambung. Sifat-sifat ma'ani adalah sedia kala secara zatnya. Wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bighairi dzati. Terjemahan, semuanya iaitu sifat-sifat ma'ani adalah sedia kala secara zatnya, kerana ia iaitu sifat-sifat ma'ani bukanlah wujud tanpa zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disebutkan semua sifat ma'ani itu ialah sifat yang qadim. Ya, semua sifat ma'ani itu sifat yang bersifat qadim, bermakna bukan hadis. Kerana apa disebut di sini? Kerana dia bercanggah dengan mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah kata semua sifat ma'ani itu sifat yang hadis. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata semua sifat ma'ani itu qadim. Kenapa? Sebab apa dia kata, Mu'tazilah kata sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hadis? Kerana dia kata kalau adanya satu sifat yang kita kata contoh al-kalam, sifat mendengar Allah. Sifat mendengar Allah ni ada pada zat Allah yang qadim, yang sudah ada sejak pada azali, maka kita kata seolah-olah ada dua perkara qadim. Kalau ada tujuh perkara qadim. Jadi kita seolah-olah kita mengatakan bahawasanya banyak Tuhan. Kalau kata sifat kalam tu qadim, sifat basar tu qadim, sifat qudrat tu qadim, tak boleh ni ahli sunnah. Kata ini kamu mensyirikkan Allah kerana banyak sangat sifat qadim. Jadi kita kata tidak begitu. Wahai Mu'tazilah, tak ada lah zaman ni ya. Cuma nak kata ni perdebatan yang berlaku pada zaman dahulu. Mungkin perdebatan itu tidak berlaku pada zaman sekarang ya, tapi mungkin ada lah ya, akar-akar pemikiran Mu'tazilah tu dia bercampur gaul habis, mungkin ada. Jadi kita tahu, jadi bila timbul isu maka kita boleh jawab. Jadi Asy'ariyah kata, Ahlussunnah wal Jamaah kata qadimatun bidzat, dia qadim dan dia ada pada zat Allah. Sifat-sifat ni sama basar, kalam, qudrat, iradat ni qadim dan ada pada zat Allah, tapi bukan diri zat. Ni pening selalu kalau mengaji sifat 20 begini. Li'annaha laysat bighairi zat, dia bukan selain daripada zat, tapi dia sifat yang berdiri pada zat, sifat yang berdiri pada zat. Dan kita tak kata dia zat yang berdiri pada zat, dia sifat yang berdiri pada zat. Cuma berdiri lagu mana apa semua tu, itu semua di luar daripada ilmu kita. Kita cuma boleh kata gitu. Ini sifat yang ada pada zat Allah. Kerana Allah tak difahami oleh para ulama daripada teks-teks ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Begitu cara dia. Bukan cara seperti kata Mu'tazilah. Mu'tazilah kata oleh kerana Tuhan ni tidak boleh bersifat kalam pada zat dia, maka dia kata Allah Ta'ala ni mencipta sifat kalam ni pada makhluk dia. Maka semua sifat kalam Allah yang diceritakan dalam Al-Quran, maka itu semua sifat kalam yang dicipta di makhluk dia. Nanti kita akan masuk. Baik, seterusnya disebut kalam Allah tidak seperti kalam makhluk. Thumma al-kalamu laysa bil hurufi wala bit tartibi kal ma'lufi. Terjemahan, kemudian sifat kalam Allah bukanlah berhuruf dan bukan juga beraturan seperti kalam yang biasa di sisi kita. Jadi beraturan tu maksudnya ada susunan. Susunan subjek, predikat, mubtada, khabar dan sebagainya tu, itu susunan kalam makhluk. Jadi kalam Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhuruf. Huruf ni suara. Suara yang mengikut huruf hijaiyah. Jadi kata terpengaruh kita, kalam Allah ini tidak berhuruf. Cuma isu dia akan menjadi isu, dan isu itu ni dengan Mu'tazilah lah, iaitu semua ayat-ayat atau hampir semua ayat Quran yang menyebut tentang kalam Allah itu semua disebutkan secara berhuruf, bertartib, seolah berjisim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi bila sesuatu yang turun daripada langit dunia sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peristiwa penurunan wahyu, satu perkara yang turun sudah pasti dia makhluk. Sudah pasti dia berhuruf, sudah pasti dia ada tertib. Jadi semua ayat Quran atau kebanyakan ayat Quran yang kita baca berkaitan dengan kalam Allah ini menunjukkan kalam Allah itu makhluk. Ataupun dalam ayat surat Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kata Allah pada Nabi Muhammad, kalau dalam peperangan itu ada seorang yang musyrikin yang mahu meminta keamanan, dia nak meminta supaya Nabi memberi keamanan kepada dia, maka fa'ajirhu, tolong dia, tak apa, ambil dia, sehingga hatta yasma'a kalam Allah. Mengambil dia, membawa mari kamu, kemudian perdengarkan kepada dia Al-Quran. Jadi bila disebut yasma'a kalam Allah, Quran ni boleh dengar. Bila boleh dengar, itu suara. Bila suara, makna dia huruf, dan dia ada tertib. Sebab itulah para ulama Asy'ariyah atau Ahli Sunnah mengatakan kalam ni ada dua. Satu kalam lafzi, satu kalam nafsi. Kita sebut dah sebelum ni. Kalam lafzi semuanya makhluk, ya, kalam lafzi itu semuanya makhluk. Apa itu kalam lafzi? Kalam lafzi ini ialah kalam dalam bentuk suara yang dibacakan dan berbentuk huruf yang ditulis, yang juga berbentuk hafalan di dada-dada penghafal Al-Quran. Jadi semua itu makhluk berlaku. Tapi itukah kalam Allah? Tidak, itu kalam Allah. Itu menunjukkan kepada adanya sifat kalam Allah pada zat Allah, yang dinamakan sebagai kalam nafsi. Ada kalam pada zat Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah Ta'ala mencipta kalam dia dalam bentuk yang makhluk untuk membuktikan adanya kalam Allah pada zat dia. Jadi bukan kita kata seperti Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah kata zat Allah ini tidak berkata-kata. Yang berkata-kata ialah makhluk ciptaan dia yang berkata-kata. Jadi itu beza kita dengan Mu'tazilah. Dari sudut kita kata adanya kalam lafzi, kalam Allah yang makhluk, yang membuktikan adanya kalam Allah yang bersifat qadim pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, termasuk pada perkara-perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, wa yastahilu dhiddu ma taqaddama min as-sifati al-shamikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bis-siwa ma'rufa wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Baik, setelah Allah Subhanahu Tuhan pengarang kita menceritakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikembalikan balik kepada hukum akal yang tiga, iaitu wajib, mustahil dan harus. Kenapa? Kerana kita belajar tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini semuanya perkara yang perlu difikirkan oleh akal, ya, bukan perkara yang kita kena tengok. Tidak seperti ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kita kena tengok cara lagu mana, cara nak sembahyang, nak pegang letak mana tangan, letak mana kaki, nak ambil sembahyang lagu mana, nak bani jenazah lagu mana. Fiqh ni benda kita kena tengok. Tasawuf ni kita kena rasa. Tasawuf kita kena rasa perasaan khauf, takut pada Allah, redha dengan qada dan qadar Allah. Tasawuf ni kita kena rasa. Tapi ilmu akidah ni ilmu kita kena fikir. Kita kena berfikir, dan fikiran kita ni tidak boleh lagi daripada tiga perkara. Sama ada perkara tu ialah perkara yang mesti ada. Mesti dia, kalau akal kita kata pelik kalau tak ada, tidak logik kalau tidak ada. Itu perkara yang wajib akal. Dan akal kita juga fikir tentang perkara yang tidak logik, atau disebut mustahil akal, atau putih kata illogical, tidak logik, atau kita sebut tidak masuk akal. Tak masuk akal ni, memang kata
Kita kata kita ni contoh kita kata langit tu duduk bawah. Memanglah kalau ikut bumi ni ada tapi langit tu kalau ikut secara zahir duduk atas. Ni kita kata langit duduk bawah lagu mana? Bumi duduk bawah. Tak logik langit duduk atas. Kecuali kalau kita kata bahagian bumi belah bawah. Jadi mestilah benda yang di atas tu di atas, benda yang bawah tu di bawah. Tak logiklah benda yang di bawah di atas, di atas di bawah. Kecuali kalau kita terbalik ke diri kita. Tidak logik satu benda itu berhimpun. Contoh kita sebut tadi, benda yang besar kita kata besar dan kecil, kecil kita kata kecil dan besar. Tak logik. Jadi akal kita berfikir semua benda tu. Dan kita juga berfikir benda yang harus akal, benda yang masuk akal. Masuk akal ada orang boleh berjalan atas air, masuk akal. Masuk akal ada satu burung namanya burung phoenix. Contoh aku baca buku Al-Imam Al-Qazwini, namanya Ajaibul Makhluqat, makhluk-makhluk Allah yang ajaib. Dia kata pernah ada satu makhluk namanya burung phoenix ke Arab dia kata dia. Makannya dia gajah. Makannya dia gajah. Itulah makhluk Allah dia. Cuma dia kata pupuh dah burung tu. Tak ada. Zaman dia tak tahulah, mungkin ada ke lagu mana. Dia ada juga makhluk namanya tinin. Tinin tu naga. Naga lah ada, kerana disebut dalam kitab. Kitab dululah, ulama ni kata 700 tahun lepas. Dia kata ada makhluk-makhluk tu. Ilmu kita ni hidup berapa puluh tahun kita hidup. Tidak hidup 100 tahun. Kita tak tahulah ilmu orang dulu lagu mana. Jadi nak katanya benda tu semua benda yang masuk akal. Benda masuk akal. Jadi bila kita kata ada benda yang masuk akal, ada benda tak masuk akal, ada benda yang wajib akal, itulah kita kena masukkan juga tentang sifat Allah. Ada sifat Allah yang wajib akal, mesti Tuhan bersifat begitu. Wujud, qidam, baqa', mukhalafat. 13 sifat yang kita sebut sebelum ni, semua sifat yang mesti akal kita kata mesti bila ada yang alam ni Allah Ta'ala bersifat dengan begitu. Dan kita masuk pada pembahagian kedua, sifat-sifat Allah yang tidak masuk akal. Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, bermakna sifat-sifat Allah yang tidak masuk akal Allah Ta'ala bersifat dengan sifat begitu. Baik. Terjemahan matan, mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat Isa dah kan? Tak lagi dah. Isa lah. Tak boleh masjid dah. Dia kerja sikit lagi dah. Dia tunggu dia best. Kalau kita best dia best, bagi kita best lah. Kau dia dah program ke apa masjid dia? Sekali dia best dah ni lah. Dia lambat, kita lambat. Masuk dah lah. Masuk dah, kita berhenti dulu lah. Nak sampai stesen ni. Dah cerita ni Halik setengah jam pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.